Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, minta bantuannya, maklumkan kepada saya. Jadi hari ini sebenarnya saya tak nak buat live, tetapi saya nak rumuskan lah banyak perkara yang sedang berlaku dan betapa ditipunya rakyat dan mengapa benda ni harus dihentikan. Ya, jadi saya tak perlu nak ceritalah penipuan-penipuan yang berlaku sejurus sebelum PRU15, selepas PRU15 yang menjurus kepada pelantikan Anwar, bagaimana Zahid tipu MP BN, bagaimana dia perdaya agung dengan Warkah dan sebagainya. Semua saya dah cerita dah. Dan anda pun tahu bagaimana PH kencing kat penyokong dia, BN kencing kat penyokong dia, semua anda dah tahu dah. Jadi benda ni saya tak nak cerita. Sekarang Anwar dah jadi Perdana Menteri, ada peluang untuk melakukan perubahan, tetapi nampak terlalu jelas. Kalau saya pergi ke luar sana, cakap dengan 10 orang, tak kisahlah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, semua mengaku memang jelas Anwar tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, dan dia sedang hanya berfikiran seperti pembangkang, menggunakan taktik-taktik politik yang hanya beliau fikir mungkin boleh menambahkan kejayaan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Ya, bukannya bertumpu kepada isu negara. Dan setiap yang dikatakan PH akan lakukan, iaitu perubahan kononnya, reformasi kononnya, semuanya telah dicapati. Contohnya, mereka nak perang nepotisme. Terang-terang berlaku nepotisme. Ya, terang-terang berlaku nepotisme. Kemudian cuba halalkan nepotisme dengan alasan dangkal, dengan harapan orang yang tidak faham boleh terpedaya. Alasan yang tidak masuk akal, contohnya, tidak bergaji. Itu bukan alasan. Berlaku konflik kepentingan. Itu hakikatnya bila lantik anak sendiri. Berlaku konflik kepentingan bila anda beri ahli-ahli keluarga, menteri-menteri lampu hijau untuk terlibat. Ya, ini akan memudahkan berlaku ketirisan, salah guna kuasa, usaha menyelindungi salah guna kuasa. Ini telah menafikan orang-orang yang lebih layak daripada jawatan. Ya, dan kemudian anda cuba halalkan pelantikan Zahid dengan alasan dangkal, kononnya dengan membandingkan kes Zahid dengan Wan Saiful. Wan Saiful didakwa tu saya tak nak komen. Okay, dia boleh bersihkan nama dia menerusi proses mahkamah. Mahkamah yang akan tentukan. Tetapi Wan Saiful itu hal parti, dia nak letak jawatan ke tidak, dan itu pun dia sudah letak jawatan sehari selepas dia didakwa. Ya, manakala tu pelantikan Zahid, Anwar kata nak perang rasuah, kemudian lantik Zahid. Ya, Zahid ni dilantik ke dalam kerajaan. Ini bukan hal parti, ini hal rakyat. Kerajaan ini bertanggungjawab sepenuhnya kepada rakyat, ya, bukan kepada parti. Anwar ni nak perdaya rakyat. Okay? Jadi bila Zahid dilantik dalam jawatan rakyat, kerajaan, ianya adalah urusan rakyat. Sebab duit yang dibayar untuk gaji Zahid dan juga duit untuk membiayai urusan rasmi Zahid ni adalah duit rakyat. Cuba tanya rakyat, rakyat nak bayar ke seorang tertuduh jenayah? Masa Anwar dilantik Perdana Menteri, Anwar terpaksa memilih timbalan Perdana Menteri dari BN untuk mengekalkan sokongan BN terhadap dia. Jadi daripada 30 MP, kenapa pilih Zahid? Sedangkan hanya Zahid saja ada pertuduhan jenayah, 29 lagi tiada pertuduhan jenayah. Bukankah dulu Ismail Sabri poster boy UMNO? Jadi jika UMNO menang, maka Ismail Sabri dijanjikan jawatan Perdana Menteri atau menjadi calon Perdana Menteri. Tetapi BN tidak menang, PH pun tidak menang. Jadi akhirnya Anwar jadi Perdana Menteri sebab Agong pilih berdasarkan parti yang dapat kerusi terbanyak, dan Anwar terpaksa melantik TPN dari BN untuk kekalkan sokongan BN. Jadi kenapa tak pilih Ismail Sabri, sedangkan UMNO dah beritahu awal-awal lagi Ismail Sabri lah calon Perdana Menteri. Jadi nampak sangat, ya, usaha untuk menghalalkan sesuatu yang dah terpincang
lari dari landasan kebenaran dan melibatkan penipuan. Okey, ini terang, semua orang boleh nampak. Anda pergi ke mana-mana, anda sembang dengan siapa-siapa, dan yang paling mengejutkan saya, orang-orang kampung pun nampak benda ni. Pakcik-pakcik, makcik-makcik kampung pun nampak benda ni. Ya, jadi jika mereka harapkan mereka dapat mengubah fikiran orang kampung nampak benda ni. Dia kata, apa yang Kak Anwar tengah buat? Mengapa lantik Zahid? Ada 47 pertuduhan. Ya, mengapa lantik orang tu? Bagaimana nak tarik pelabur? Kemudian bila tak boleh nak tangani isu kos sara hidup yang dijanjikan, ya, lepas PRU kita akan selesaikan isu kos sara hidup, Rafizi menekankan perlu penyaga yang tidak bertanggungjawab kononnya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kos sara hidup melambung gila di bawah kerajaan ini, tetapi dia memberi fokus kepada penyaga. Seolah-olah penyaga inilah yang musuh kepada rakyat. Semua ni tidak bertanggungjawab. Kemudian bagi tahu orang, kalau benda ni mahal, jangan makan benda tu. Ya? Jadi mana kerangka kerja pelan dasar kerajaan jangka pendek, sederhana, panjang dan panjang untuk menyelesaikan masalah ekonomi? Dah nak 100 hari dah ni. Dah nak 100 hari dah kerajaan Anwar. Jadi kalau kat laporan Anwar, dia bukan gagal, dia gagal segala-galanya. Dan masih ditimbulkan persepsi kononnya dia sudah melakukan terbaik. Jadi tolong hentikan penipuan ni. Sebab ini memarahkan rakyat. Ini sedang menghancurkan negara. Ubahlah. Ya, ubahlah. Okay? Sebab you are making a joke, a mockery of yourself and the system of governance. Dan orang bukan bodoh. Orang bukan bodoh. Saya tak pernah persoalkan anda dakwa Wan Saiful, tapi saya persoalkan anda bandingkan isu Wan Saiful dengan Zahid. Ya? Ubahlah. Ya, katanya nak tangkap Azam Baki, nak cari Azam Baki, kemudian dia spin. Katanya Rafizi katanya mudah sahaja. Tak tahulah kerajaan dulu-dulu pasal apa tak boleh bawa harga minyak turun ke RM1.8. Benda tu mudah saja, macam ni, macam tu. Bila masuk kerajaan semuanya dalca. Jadi maknanya segala serangan PH dan BN, khususnya PH terhadap kerajaan-kerajaan terdahulu, semuanya serangan semata-mata untuk menipu rakyat. Dan kini dah masuk kerajaan, anda berpeluang untuk melakukan perubahan, masih menipu rakyat. Jadi ubahlah. Itu sahaja mesej saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.